Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung daripada suratul A'raf ayat yang ke 72, muka surat 159. Ayat 72. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amanna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Timbalan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, sahabat-sahabat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan limpah kurnia daripada Allah, tuan-tuan, pada malam ini kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan hidup. Dan kita dihimpunkan bersama dengan mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada dalam jamaah orang beriman. Dikumpulkan bersama mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak dihimpunkan bersama dengan orang yang maksiat. Tidak dikumpulkan bersama dengan mereka yang durhaka kepada Allah. Tidak dikelompokkan bersama dengan mereka yang menentang perjuangan Islam. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ni syukur juga kepada Allah kita dapat membaca daripada suratul A'raf ayat 72 dan 73. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَأَنْجَيْنَاهُ, maka kami selamatkan dia. Hu dhamir ganti nama. Kalau satu je huwa, dia juga. Fa'anjainahu, dia lah. Bahasa Inggeris panggil he. Betul Jami? He, dia. Dia lah tu ganti nama. Betul. Kalau him, bahasa Inggeris menunjukkan ramai. Him. Bahasa Arab pun sama. Alaihim. Him. Siapa ambil? Siapa tiru? Bahasa Arab, bahasa Nabi Adam alaihissalam. Bahasa syurga. Orang putih je ambil. He, him, who, his. Kita ada bahasa kita sendiri, tuan-tuan ya. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia. Siapa dia ni, tuan-tuan? Ayat ni kira ayat yang di hujung kisah, di hujung cerita. Maknanya sebelum ini ada peristiwa, maka penutupnya selamat.
Kami selamatkan dia merujuk kepada ayat yang bernombor 65. Jauh tuan-tuan kisah dia tu. Ayat 65. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad kami hantarkan saudara mereka iaitu Nabi Hud alaihi salam. Maka ayat 72 fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia di situ adalah Nabi Hud alaihi salam. Kita tahu kisah umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang ingkar, yang mendustakan Allah, semuanya dibinasakan. Maka yang Allah selamatkan adalah utusannya, Rasul yang Allah selamatkan. Tahulah kita, sesiapa juga yang menentang Allah dan menentang Rasulnya pasti tidak selamat. Nak selamat, bersamalah dengan Allah dan Rasul. Yang menyokong perjuangan Rasul selamat. Yang menentang, yang mendustakan Rasul tidak selamat. Itu umat-umat yang kita tengok sejarahnya. Ada juga yang bertanya, ikut Nabi Zakaria pun mati kena bunuh. Tuan-tuan, keselamatan yang dimaksudkan, yang diutamakan ialah keselamatan akhirat. Keselamatan dunia sementara. Kita rasa senang di dunia, itu sementara. Kita rasa seronok di dunia, itu sementara. Mata'un qalilun. Kesenangan dunia ni sementara, hanya sikit sangat. Begitu juga dengan kemenangan, tuan-tuan. Kemenangan di dunia ini juga kemenangan yang sementara, sedikit berbanding dengan kemenangan akhirat. Berapa ramai pejuang-pejuang dahulu, tuan-tuan. Kalau kita melihat negara kita sendiri yang memperjuangkan kemerdekaan, kita sebut nama Tok Janggut, tahu sejarahnya. Kita kata mereka gagal menentang penjajah, tidak beroleh kemenangan di dunia. Kita dengar nama Mat Kilau, ulama juga. Kita dengar nama siapa lagi? Tok Bahaman. Di Kedah, di Perak siapa? Datuk Maharaja Lela. Jadi semua nama-nama peninggalan sejarah ini, tuan-tuan, walaupun dia tidak mendapat kesenangan, tidak mendapat kemenangan, tetapi di akhirat dijanjikan kemenangan. Para sahabat mengorbankan jiwa dan hartanya. Berapa ramai yang syahid di Uhud, berapa ramai yang syahid dalam peperangan Badar. Tetapi kemenangan hakiki yang sebenar adalah di akhirat. Jadi begitulah fitrahnya, sampailah kepada kita akhir zaman ini, tuan-tuan. Perjuangan bersama Allah dengan Rasul ini, kalau tidak mendapat kemenangan di dunia, yakinlah. Kami selamatkan Nabi Hud alaihi salam dalam peristiwa kehancuran umatnya yang ingkar. Kaum Ad ini, tuan-tuan, dihantarkan menghancurkan umat. Sikit, tuan-tuan, pun dah takut dah. Tercabut bumbung, tumbang pokok. Allahu Akbar.
Fa'anjainahu, kami selamatkan dia. Walladzina ma'ahu birahmatin minna, dan begitu juga kami selamatkan mereka yang bersama dengan Nabi Hud alaihi salam dengan rahmat yang besar daripada kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tumpas orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Qata'na. Apa makna qata'? Diterjemahkan terus supaya kita faham. Diterjemah dalam tafsir Ibn Katsir ni, dia kata tumpas. Maknanya kami kalahkan dia, kan, apa semua. Tapi makna asal qata'. Qata' tu maknanya bahasa Inggeris ambil juga tau. Apa bahasa Inggeris ambil? Dia kata cut. C-U-T. Apa cut? Potong. Arab kata qata'. Sebenarnya ta tu mati. Di sini qata' ni, sebab qata' ni hidup kan. Dia al-qat'u. Ta-nya mati. Bila ta mati di tengah, ain pun mati di ujung, qaf saja yang bunyi qata'. Qata'. Mak Saleh dengar Arab kata qata', qat'. Mak Saleh ambil cut. C-U-T. Benda yang sama, maknanya potong. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, kami potong dabir ni, dabir. Apa dabir? Dubur. Belakang. Potong belakang dia. Artinya bila potong belakang, habislah. Dia tak boleh melawan lah. Tapi diterjemahkan terus supaya kita faham, kami tumpaskan. Artinya memang dia tak dapat nak melawan kami. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami pastinya kalah. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka orang yang beriman. Jadi ini peristiwa kaum Ad. Pengajarannya mudah kepada kita, tuan-tuan. Orang yang mendustakan Allah, yang tidak beriman dengan Allah, pastinya kesimpulan yang kita buat tadi ialah kalah. Kalah di dunia dan kalah juga di akhirat. Kalau ayat yang lain, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati anzabun. Di dunia mereka khizyun, mendapat kehinaan. Tetapi kemudian ditambah, di akhirat nanti lahum azabun, bagi mereka di akhirat mendapat azab. Di dunia walaupun dia menang, tetapi kemenangan dia dalam keadaan mendustakan Allah, dalam keadaan syirik kepada Allah, sebenarnya kemenangannya kemenangan yang berada di dalam kehinaan. Kemenangan yang tidak ada nilai di sisi Allah. Tetapi kemenangan orang beriman ada nilai. Okay, itu ayat 72. Ayat 73 pula, tuan-tuan. Jadi malam ni pendeklah, 2 ayat je kita baca. 2 ayat je, insya-Allah. Dalam tafsir ni panjang juga cerita negeri dia di mana. Yang kita selalu dengar kaum Ad. Kaum Ad tu kat mana, tuan-tuan? Disebutkan di sini mereka itu bertempat tinggal di Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Itu kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Nampak peta, tuan-tuan? Mana Yaman? Kita tahu Mekah ya. Tahu Mekah, tapi peta Mekah pun tak tahu.
Tahu pernah sampai kat Mekah, petanya. Mana nampak Mekah dekat sini, Yaman dekat sini, Mesir dekat sini, Kuwait dekat sini. Nampak yang tu baru dia boleh sebutkan. Okey, sekarang kita berpindah kepada cerita Samud pula, tuan-tuan. Wa ila Samud akhahum salihah. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Jadi ayat ini susunan dia mana-mana kita tengok selepas Hud, Saleh. Dan begitu juga kita membilang nama-nama Rasul yang 25 itu. Selepas Nabi Hud, Saleh. Sebelum Nabi Hud, lambat sikit. Bila tanya sebelum. Kalau tanya ayat, sila sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Sambung ghairil maghdubi alaihim. Okey, kalau baca siratal ladzina an'amta alaihim, apa ayat sebelumnya? Lambat sikit. Dia gitulah. Okey, ini cerita Nabi Saleh pula. Maknanya kaum Hud tadi dah binasa dah. Beberapa masa Quran tak sebut. Quran tidak mencatatkan bilangan tahunnya, tarikhnya, apa semua, tidak. Quran hanya mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Bila habis kaum Ad tadi, timbul pula kaum Samud. Dan kaum Samud ini bila dah terlalu banyak kemungkarannya, tuan-tuan, maka Allah menghantarkan Rasul. Iaitulah saudaranya sendiri, iaitu Saleh. Macam kita jugalah, tuan-tuan, nak lantik P109. Mesti nak cari orang tempatan. Ke import. Haji Amin lebih tahulah kawasan dia. Nabi pun begitu. Allah Ta'ala hantar seorang Rasul, mengutuskan Nabi menjadi Rasul ialah daripada kaumnya sendiri. Kalau dia orang Arab, maka dia yang dihantar orang Arab. Kalau dia orang Kapar, hantar orang Kapar. Ke tuan-tuan nak pilih orang lain juga? Tak tahulah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh alaihi salam berkata, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada ilah yang hak bagimu selain dia. Jadi cerita Nabi Saleh ini yang dihantar oleh Allah, seruannya sama dengan Nabi-Nabi yang sebelum ini. Nabi Nuh menyeru kaum dia, ya qaumi i'budullah. Nabi Hud sebelum itu menyeru juga, ya qaumi i'budullah. Dan ini Nabi Saleh menyeru kepada kaumnya Samud, seruan yang sama, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, abdikanlah dirimu kepada Allah. Dan seruan ini juga dibawa oleh nabi-nabi selepas Nabi Saleh sehingga kepada Nabi Muhammad, dan disambung oleh pewaris para nabi. Lidah-lidah pewaris Nabi ini, tuan-tuan, ini juga yang dia bawa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Termasuklah apabila pewaris Nabi tadi, yang namanya ulama, masuk kepada apa juga bidang, dia akan menyampaikan seruan
Sembahlah Allah. Dalam erti kata, kamu berada di mana juga posisi, hendaklah kamu merasakan adanya Allah. Itu yang kita nak, wa'budullah, kita rasakan ada Allah. Kamu jadi pimpinan, kamu kena rasa kamu ada Allah. Bila setiap pimpinan merasakan adanya Allah, Allah memerhatikan, Allah mendengar segala-galanya, Allah mengetahui segala-galanya, pemimpin itu tidak akan berani pecah amanah. Pemimpin itu tidak akan berani mengambil rasuah. Tetapi bila yang tidak merasakan adanya Allah, dia rasa Allah ada dekat masjid sahaja. Bila keluar daripada masjid, dia tak rasa adanya Allah. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi kita pun sama. Diperingatkan orang masjid kena rasakan diri kita adanya Allah. Setiap perbuatan kita adalah mengabdikan diri kepada Allah. Lebih-lebih lagi 19 hari bulan, tuan-tuan. Pastikan hari itu hari kita beribadah kepada Allah. Yang tidak ada hari lain untuk kita buat ibadah itu. Kita solat maghrib setiap hari, tuan-tuan. Kita mengucap zikir setiap masa. Kita berpuasa boleh Isnin Khamis. Tetapi 19 hari bulan itu jangan sia-siakan. Ibadah yang paling besar, iaitulah ibadah memilih pimpinan. Dan kepimpinan itu berterusan selama 5 tahun. Artinya saham kita bersama dengan dia. Kalau kita berusaha menegakkan kebenaran, menegakkan hukum Allah, menegakkan dasar Al-Quran dan Sunnah, disitulah pahala sepanjang 5 tahun. Tetapi kalau sebaliknya berlaku, tuan-tuan, 19 hari bulan kita sia-siakan pahala ibadah. Artinya sia-sialah kita waktu itu. Nak kita dapatkan balik selepasnya 5 tahun kalau panjang umur. Boleh sampai lagi ke 5 tahun tambah umur? Ya Allah, bagi aku 5 tahun lagi aku nak beribadah yang itu, tuan-tuan. Jadi jaga sungguh-sungguh. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara mulakan dengan bismillah, baru dia jadi ibadah. Jadi dah peringatkan dah ni. Lepas ni rasa saya tak ada kuliah dah. Ni malam ni dah malam Khamis, tuan-tuan. Malam Jumaat, malam Sabtu. Hari Sabtu hari ibadah. Ataupun tuan-tuan tak rasa itu ibadah, tuan-tuan. Kalau orang masjid tidak merasakan itu ibadah, apa lagi orang yang di luar masjid? Bila mereka tidak merasakan ibadah, ini yang Nabi ingatkan semua. U'budullah. Ibadahlah kamu kepada Allah. Ibadah bukan sekadar salat. Ibadah bukan sekadar i'tikaf di masjid. Yang kamu lakukan segala-gala dalam kehidupan itu adalah ibadah. Kalau ada kata tak ibadah, rugi hari itu, tuan-tuan. Bukan hari itu saja rugi, sepanjang 5 tahun rugi. Ditimbang pahala di sana baru kita nampak, ya Allah, aku pangkah macam ni je, pahalanya besar, ya Allah. Baru tahu. Silap pangkah, ya Allah, silap pangkah, ya Allah, mana pahala aku? Baru rugi, menyesal pula. Jadi sebelum menyesal, kita ajak sungguh-sungguh. Jangan kita sia-siakan peluang ini, tuan-tuan. Tak semua dapat. Berapa ramai jemaah-jemaah kita dulu, masa PRU 14 dia ada sama dengan kita. Ini PRU 14 dia dah tak ada.
Artinya peluang untuk dia beribadah sekadar 2 calit itu tak dapat dah. Kita masih Allah bagi. Gunakan tuan-tuan. Akal kita ada, Allah bagi. Kalau tuan-tuan kadang-kadang pening juga. Maklumlah nak memilih tuan-tuan ya. Kita banyak sangat GS. GS tahu AJMA? Tak tahu. Maskah tahu. Orang muda dia tahulah. Banyak GS. Kita pun tak tahu nak pilih. Kan? Jadi ini pun sama juga. Di kapal ni tuan-tuan, sampai 7 panjang kertas dia. Jadi Allah bagi akal. Kita ada 3 minit lagi ni. Ayat baru sikit. Panjang ayatnya tu. Kertas dia tu A4 sebab 7. Kalau dulu 2, pendek senang. Kerani SPR pun senang nak koyak, cop, lipat, masuk tong. Ni 7. Kita pun pandang yang pertama. Ini rasa-rasa macam pernah kenal tapi macam-macam dengar cerita. Rasuah banyak. Kata nak itu tak jadi. Okey, itu nombor 1. Pindah kepada nombor 2 pula. Akal kita berfikir pula, nombor 2 ni macam tak pernah tengok. Masa 13, 14 tak pernah ada. 14 nampak ada pula. Biar dululah. Tak terbukti lagi. Pindah yang ketiga. Yang ketiga ini pun tak pernah jumpa juga ni. Semua baru-baru belaka. Turun yang keempat pula. Yang keempat ni macam mesra sikit ni. Bahasa Inggeris kata friendly. Okey, aku simpan dulu nombor 4. Baca lagi nombor 5 pula. Nombor 5 ni macam tak ada jemaah pula. Tak ada jemaah macam mana nak memimpin negara. Seorang-seorang dia pergi bercakap. Siapa nak sokong dia? Tak jadi, reject juga. Tengok nombor 6 pula. Nombor 6 ni pun rasa-rasanya macam tak boleh pakai juga. Tunjuk nombor 7 pula bawah sekali. Nombor 7 ini dulu bercakap macam-macam tapi apa? Awal-awal lagi tolak. Ingat nombor itu tadi tuan-tuan. InsyaAllah akal Allah bagi. Gunakan akal untuk beribadah. Barulah kita dapat yang kata ubudullah tadi insyaAllah. Okey, kita habiskan sikit lagi sekejap ya tu. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Keterangan daripada Allah banyak. Umat dulu dengan Rasulnya, dengan mukjizat Rasul. Masya Allah depan mata tuan-tuan. Mukjizat Nabi Saleh kita tahu apa dia? Unta. Depan mata tunjuk. Yang kita mukjizat Nabi Muhammad, Quran. Sampai yang kita baca malam ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Hazihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta betina Allah bagi kamu sebagai tandanya. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka biarkan dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in. Jangan kamu ganggu dia dengan segala macam gangguan keburukan. Fayakhudzakum 'adzabun alim. Nanti kamu akan ditimpa siksaan yang amat pedih. Itulah ayat yang kita baca pada malam ini tuan-tuan, sebagai pengajaran, sebagai peringatan, sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan yang sementara ini. Itu saja. Ampun maaf daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.